Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada program sambutan ambang tahun baru dan Eid for Palestine anjuran kerajaan negeri Perlis pada malam ini sampai kepada program talk show khas yang bertemakan Eid for Palestine. Terlebih dahulu, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis, Yang Berhormat Exco Kerajaan Negeri Perlis, Yang Hormat Wakil-Wakil Rakyat, Yang Berhormat Pegawai-Pegawai Kerajaan, Syekh Kerajaan Negeri, Ketua Hakim dan seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan ruang dan peluang pada malam ini untuk mengacarakan ataupun mengendalikan talk show yang menampilkan dua panelis yang tidak asing lagi yang akan mengupas tajuk berhubung dengan apa yang berlaku di bumi Palestin, pengajaran dan juga perjuangan yang sedang berlangsung ketika ini di Malaysia dan juga perjuangan dan peperangan yang masih lagi berterusan di bumi Palestin. Seperti yang diperkenalkan oleh pengerusi tadi, di sebelah kanan saya, sahibus samahah Datuk Arif Perkasa, Profesor Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Perlis, yang akan bergandengan dengan yang berhormat Dr. Muhammad Khalil yang merupakan Exco Kerajaan Negeri Terengganu, pengerusi jawatan kuasa penerangan dakwah dan pemerkasaan syariah yang juga merupakan pengerusi Doktor kepada Eid Palestin. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak memulakan soalan-soalan diajukan kepada kedua-dua panel, saya ingin membawa sedikit latar belakang kepada apa yang berlaku di bumi Palestin. Untuk makluman kita semua, bagi mengingatkan diri kita, Taufan Al-Aqsa ataupun peperangan yang tercetus di bumi Palestin pada hari ini bermula tanggal 7 Oktober yang lepas. Itulah tarikh hari pertama permulaan kepada peperangan dan juga kezaliman yang dapat kita saksikan yang dilakukan oleh Zionis kepada bumi Palestin. Alhamdulillah, Perlis antara negeri yang paling awal menyahut dan juga menyokong apa yang berlaku di bumi Palestin. 7 Oktober tercetusnya Taufan Al-Aqsa. Pada 9 Oktober, Mufti dan juga Jabatan Mufti telah mengeluarkan arahan kepada seluruh masjid 2 hari selepas tercetusnya Taufan Al-Aqsa. Pada 9 Oktober, seluruh masjid di negeri Perlis diarahkan untuk melakukan qunut nazilah setiap waktu sehingga ke hari ini. Dan tuan-tuan, kita jangan kendur dan kita jangan rasa perjuangan ataupun peperangan ini semakin luntur ataupun semakin lemah semangat kita. Baru-baru ini, kemarin, seorang syahid telah terkorban ditembak dengan baculnya oleh drone. Abu Ta'imah, lambang kepada perjuangan dan keberanian umat Islam. Beliau dalam siaran yang disiarkan, yang kita boleh melihat di media sosial, Abu Ta'imah ni salah seorang daripada mujahidin yang merupakan imam di sebuah masjid di Gaza, merupakan hafiz Al-Quran. Dia keluar daripada satu bangunan, baru lagi berlaku kejadian ini, kemudian ditembak oleh drone dan beliau telah sujud tersungkur syahid di bumi Palestin. Tapi kita tengok hari ini, alhamdulillah, kerajaan negeri Perlis di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat menganjurkan sambutan tahun baru dengan satu kelainan membawa tema perjuangan Palestin. Di samping kita bergembira dengan masuknya tahun baru, kita tidak melupakan apa yang sedang berlaku kepada saudara kita di bumi Palestin. Walaupun mungkin sebahagian pihak ataupun di tempat-tempat lain mereka meraihkan sambutan tahun baru dengan konsert dan sebagainya. Kita juga memberikan sokongan penuh apabila kerajaan negeri menangguhkan sebarang acara hiburan sebagai tanda solidariti kita kepada rakyat Palestin, umat Islam saudara kita. Jadi tuan-tuan, tanpa melengahkan masa dan tanpa menambahkan lagi bual bicara pada malam ini,
Saya ingin memulakan dengan tetamu kita, Dr. Khalil daripada Terengganu, datang jauh, kita bawakan khas, yang memang terkenal, tokoh muda yang memperjuangkan isu-isu Palestin daripada dahulu lagi. Jadi saya akan memberikan ruang dan peluang seluasnya kepada Dr. Khalil untuk memberikan pencerahan tentang perjuangan Palestin, apa yang berlaku di bumi Palestin, dan juga mungkin kita boleh mengambil ibrah di atas mihnah dan tribulasi kepada umat Islam di Palestin yang begitu kuat berhadapan. Rakyat Gaza ada 2 juta lebih. Rakyat Israel ada 9 juta lebih mengikut apa yang dilaporkan. Di sekeliling negara Israel itu ada Lubnan, negara Islam, ada Jordan, negara Islam, ada Syria, negara Islam. Ini negara-negara yang bersempadan dengan Palestin, dengan Israel. Artinya majoritinya adalah umat Islam. Tetapi kita melihat tidak ada satu negara yang bangkit mempertahankan Palestin ketika ini. Mudah-mudahan Dr. Khalil dapat memberikan info, pencerahan dan maklumat serta pengajaran yang boleh kita belajar daripada apa yang berlaku di bumi Palestin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Fadil Moderator, yang dihormati lagi dikasihi Sahibus Samahah Datuk Dr. Asri Zainal Abidin selaku Mufti bagi negeri Perlis, yang dihormati lagi dikasihi Yang Amat Berhormat Cikgu Syukri selaku Menteri Besar Negeri Perlis, Esko-esko Kerajaan Negeri, Yang berhormat pegawai-pegawai kerajaan, para alim ulama, para asatidzah, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk berada dalam satu majlis yang sangat besar ertinya. Satu majlis untuk kita mengingati, menghayati, mengambil iktibar dan seterusnya mengatur langkah untuk membebaskan bumi Palestin yang terletak padanya Baitul Maqdis dan juga Masjidul Aqsa yang menjadi kiblat pertama kepada umat Islam. Isu pembebasan Baitul Maqdis adalah isu yang sangat penting kepada umat Islam. Isu yang berkait dengan akidah dan jati diri umat Islam, mengatasi isu-isu politik, sosial dan kemanusiaan. Kadang-kadang kita tersentuh dengan pelbagai berita-berita, sama ada melalui gambar-gambar, video-video yang menyayatkan hati kita. Mereka yang dibunuh, dibantai, rumah-rumah yang dibom, diletup, menyebabkan kita rasa
kasihan, sedih, sehingga menyentuh bukan sahaja umat Islam, bahkan masyarakat dunia bangkit menentang kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Sedangkan isu ini lebih daripada itu lagi, isu yang berkait dengan jati diri dan akidah umat Islam. Kerana kewajipan untuk membebaskan Baitul Maqdis dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila mana-mana tanah air umat Islam yang ditakluk dan dijajah oleh orang-orang kafir, maka hendaklah dibebaskan. Apatah lagi bumi itu adalah bumi yang sangat mulia di sisi Islam. Bumi Palestin, bumi Anbiya, bumi yang menjadi tempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dan seterusnya naik ke langit dan berlakulah pelbagai peristiwa-peristiwa yang lain. Justru kita melihat umat Islam sangat menekankan isu ini sejak daripada awal lagi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebarkan ajaran Islam. Selepas Nabi wafat, zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Baitul Maqdis dibuka, ditakluk dan dijajah oleh tentera salib hampir 100 tahun, kemudian dibebaskan oleh As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan berlaku kali kedua di zaman kita. Dalam sejarah hanya 2 kali Baitul Maqdis ditakluk dan dijajah, yakni zaman sejarah Islam. Yang pertama di zaman ianya dijajah oleh tentera salib yang disebutkan tadi. Yang kedua berlaku di zaman kita. Walaupun ia sangat menyedihkan kita, tetapi dalam masa yang sama ia adalah satu kemuliaan. Apabila kita umat Islam di zaman ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup melihat apa yang berlaku, maka kita mestilah menggolongkan diri kita di kalangan orang-orang yang berjihad untuk membebaskan Baitul Maqdis. Kita perlu menanamkan dalam diri umat Islam tidak ada jalan lain untuk membebaskan Baitul Maqdis melainkan dengan jalan jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan selain daripada itu tidak memberi apa-apa makna. Hanya jalan jihad sahaja. Jihad konsepnya sangat luas. Bukan sahaja dengan mengangkat senjata, bahkan juga dengan pelbagai usaha-usaha. Paling kurang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membebaskan Baitul Maqdis pada hari ini, kewajipannya bukan lagi fardu kifayah, tetapi fardu ain ke atas setiap orang Islam. Kerana pada hari ini umat Islam di Palestin, diri mereka sendiri tidak mampu untuk membebaskan Baitul Maqdis. Maka kewajipan itu akan terkena ke atas umat Islam yang ada berdekatan dengannya. Di Mesir, di Syria, di Lebanon, di Jordan dan lain-lain lagi. Mereka yang ada di negara-negara ini pun tidak mampu. Maka kewajipan itu akan meluas dan seterusnya menjadi kewajipan kepada seluruh umat Islam.
Inilah satu kefahaman yang mesti kita letakkan dalam diri umat Islam. Kewajipan untuk membebaskan Baitul Maqdis hukumnya adalah fardu ain ke atas setiap orang Islam. Tak kira sama ada lelaki, perempuan, tua, muda, semua wajib berjihad untuk membebaskan Baitul Maqdis. Masing-masing dengan cara masing-masing. Saudara-saudara kita di bumi Palestin, jihad mereka dengan mengangkat senjata. Walaupun mereka secara zahirnya tidak mampu, tetapi dengan keikhlasan dan keazaman yang ada dalam diri mereka, Allah Ta'ala membuka jalan-jalan. Biasanya orang Melayu kita baca ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat 1000 dinar biasa orang menega letak di kedai-kedai restoran nak tarik pelanggan. Itu biasalah orang-orang Melayu kita. Sedangkan ayat ini perlu dibaca dengan melihat aspek jihad dan perjuangan. 2 tahun lepas saya mengikuti perkembangan jihad saudara-saudara kita di Palestin. Mereka dikepung selama berbelas tahun. Darat, udara, laut, semua dikepung. Mereka tak boleh nak buat apa. Mereka terus berusaha. Keazaman yang sangat tinggi. Mereka bina kekuatan. Akhirnya Allah Ta'ala tunjuk jalan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, antara ketakwaan itu ialah berjihad pada jalan Allah. Allah Ta'ala tunjuk jalan keluar. Allah Ta'ala beri rezeki daripada jalan yang dia tak sangka. Satu unit daripada unit Kataib Al-Qassam Al-Janah Al-Askari di Harakatil Muqawamatil Islamiyah Hamas, iaitu unit menyelam. Dia buat latihan menyelam di pantai Gaza. Ketika mereka menyelam, tiba-tiba mereka jumpa kapal perang tentera British yang tenggelam semasa Perang Dunia yang pertama dulu. Unit menyelam ini masuk, tiba-tiba mereka jumpa satu gedung senjata. Mereka buka, mereka dapati penuh senjata-senjata di dalam itu, peluru-peluru meriam. Nilainya sangat tinggi, kualitinya sangat hebat. Mereka ambil satu-satu bawa naik ke pantai, simpan dalam terowong. Mereka buka balik, ambil bahan tutupan, kemudian mereka buat roket. Sebahagian besar daripada roket-roket, bom-bom yang mereka gunakan pada perang hari ini diambil daripada meriam-meriam, daripada peluru-peluru meriam yang diambil daripada kapal perang yang disebutkan tadi. Ini adalah satu karamah yang Allah Ta'ala tunjuk. Sebab itulah apa yang berlaku pada hari ini, bagi kita, isu pembebasan Baitul Maqdis ini adalah isu agama, isu akidah, isu jati diri umat Islam yang mesti kita tanamkan dalam diri setiap umat Islam. Tidak ada jalan lain untuk membebaskan Baitul Maqdis melainkan dengan jalan jihad pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya kejayaan yang dicapai oleh As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Para ulama dan ahli sejarah menyatakan bahawa keadaan umat Islam pada hari ini lebih kurang sama dengan keadaan umat Islam di zaman As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Berpecah, berbalah sesama sendiri, sayang kedudukan, tunduk kepada musuh-musuh Islam. Akhirnya Baitul Maqdis dijajah, ditakluk.
Allah Ta'ala lahirkan Salahuddin Al-Ayyubi, menyatukan umat Islam, mengajak, menyeru umat Islam untuk berjihad pada jalan Allah. Selepas hampir 100 tahun, akhirnya Baitul Maqdis berjaya dibebaskan. Keadaan umat Islam hari ini lebih kurang sama. Tidak ada kepimpinan. Umat Islam berada dalam keadaan lemah walaupun dengan jumlah yang ramai. Mereka yang berkuasa tidak mahu berjihad pada jalan Allah. Bayangkan jika sekiranya Mesir boleh buka pintu sempadan, maka sudah lama Palestin ini berjaya dibebaskan. Tetapi kerana lemahnya iman, tunduk kepada musuh-musuh Islam, sayang kepada kedudukan, tidak mahu berjihad pada jalan Allah, maka Allah Ta'ala tak beri lagi kemenangan. Apa yang berlaku pada hari ini adalah satu ujian yang sangat besar kepada umat Islam, supaya kita berada di dalam saf mereka yang berjihad pada jalan Allah untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dalilnya ialah banyak nas-nas syarak. Antaranya ialah hadis Nabi SAW yang sangat masyhur, yang diriwayatkan oleh ramai ulama-ulama hadis dengan matan yang berbeza, tetapi maksudnya lebih kurang, bahawa akan tetap ada di sana satu kumpulan. Ini mukjizat hadis Nabi dari sudut lafaz. Nabi sebut Taifah. Dalam bahasa Arab ini, kumpulan-kumpulan ini digunakan dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Nafar, jamaah, ummah, Taifah. Taifah ni satu kumpulan yang kecil yang akan menegakkan kebenaran. Musuh mereka tidak boleh menundukkan mereka. Lalu sahabat tanya, di mana mereka wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka di Baitul Maqdis dan di keliling Baitul Maqdis. Hari ini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Seolah-olah Nabi nak beri isyarat kita umat Islam walaupun berada jauh di Perlis ke di mana-mana, kita mestilah bersama-sama dengan kumpulan ini. Sebab itulah hari ini jelas ramai pemimpin-pemimpin politik, ulama dan lain-lain lagi membuat kenyataan Hamas bukannya kumpulan pengganas. Hamas adalah kumpulan untuk membebaskan Palestin, negara yang dijajah. Konflik terbaru yang berlaku, yang bermula pada 17 Oktober yang lepas, telah berjaya meruntuhkan tembok-tembok yang dibina oleh Zionis Yahudi, di belakangnya ialah Amerika Syarikat, untuk membawa naratif bahawa kumpulan-kumpulan Islam yang berjuang untuk membebaskan Baitul Maqdis ini adalah pengganas. Tiba-tiba tidak sebagaimana yang dinaratifkan oleh mereka. Mereka menunjukkan akhlak yang mulia. Tawanan yang ditawan mereka layan dengan baik ikut akhlak Islam. Disaksikan sendiri oleh tawanan-tawanan itu. Masyarakat dunia bangkit, menyokong, mendukung perjuangan Hamas dan kumpulan-kumpulan Islam yang lain. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawa perjuangan ini masih lagi panjang. Tanggungjawab kita, kita mestilah bersama-sama menyokong dan mendukung. Ini jihad kita. Dan kita yakin bahawa berkumpulnya orang-orang Yahudi di bumi Palestin bukannya untuk hidup, tapi untuk dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah kita perlu memahami bahawa permusuhan kita dengan orang-orang Yahudi bukan kerana nama mereka Yahudi, bukan kerana nama mereka Banu Israel. Permusuhan kita dengan mereka kerana tingkah laku, akhlak mereka, fi'il buruk mereka. Kalau di atas nama mereka Yahudi, sudah lama Rasulullah membunuh mereka. Tapi Rasulullah tak bunuh mereka. Rasulullah memasukkan mereka dalam sebahagian daripada kerajaan Islam Madinah yang dibina.
Bila mereka khianat pada perjanjian, barulah Rasulullah memerangi mereka. Hari ini kita lihat permusuhan kita dengan orang Yahudi kerana perangai mereka yang buruk. Wa yufsiduna fil ard, mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi. Wa yas'auna fil ardi fasada, mereka berjalan di atas muka bumi dengan melakukan kerosakan. Kerosakan dari sudut politik, akhlak, budaya, ekonomi, di belakangnya ialah orang-orang Yahudi. Mereka buat kerosakan, kezaliman ke atas rakyat Palestin. Bunuh tak kira lelaki, perempuan, kanak-kanak, orang tua. Masjid dirobohkan, hatta gereja dibom, rumah-rumah dirobohkan, tanah-tanah dirampas, kebun-kebun dirosakkan. Kerosakan yang dilakukan oleh mereka. Di atas dasar ini kita menentang mereka. Dan mereka balik ke Palestin bukan untuk hidup, mereka balik ke Palestin untuk dihancurkan oleh Allah. Saya akhiri slot ini dengan menyebut satu hadis. Hadis sahih, Nabi kata, la taqumu sa'ah hatta tuqatilul yahud wa hatta yakhtabi al yahud wara al hajar wasyajar fayaqulu al hajar wasyajar ya muslim ya abdallah hadha yahudi warai ta'ala faqtulhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberi makna yang sangat besar, satu mukjizat yang dapat kita saksikan pada hari ini. Nabi menggunakan lafaz tidak akan berlaku kiamat sehinggalah kamu berperang dengan orang-orang Yahudi. Nabi tak sebut hatta taqtulul yahud, sehingga kamu membunuh orang Yahudi, tetapi sehingga kamu berperang dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini terkenal dalam sejarah, mereka ini penakut, pengecut. Sejak zaman Nabi Musa dulu, bila Nabi Musa ajak berjihad, mereka tak nak berjihad. Izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah kamu dengan Tuhan kamu berperang, kami hanya nak duduk di sini saja. Mereka sayang kehidupan, harta benda, tak nak berjihad pada jalan Allah. Mereka menggunakan pihak lain untuk berperang. Perang Dunia Pertama mereka guna British, Perancis. Akhirnya mereka dapat Palestin. Bila tertubuh negara haram Israel 1948, mereka bentuk tentera sendiri. Di sini bermula. Di sini kita lihat mukjizat hadis Nabi. Mereka sendiri yang berperang. Maknanya akan tiba kemuncak pertemuan ini, kita orang Islam berperang dengan mereka, kemuncaknya ini belum lagi berlaku. Hari ini bunga-bunga saja. Kemuncaknya Nabi kata sehingga orang Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan pokok. Lalu batu dan pokok berkata, hai orang Islam, hai Abdullah, ini Yahudi belakangku, mari bunuhnya. Dalam hadis yang lain, kecuali pokok Gharqad, ini pokok Yahudi. Jadi apa yang sedang kita saksikan pada hari ini adalah bunga-bunga ke arah itu. Sebab tu banyak hadis-hadis asyratus sa'ah berkisah tentang bumi Palestin dan di sekitarnya. Justru itulah isu Palestin, isu pembebasan Baitul Maqdis dan Masjidul Aqsa bukan saja isu kemanusiaan, bukan saja isu politik, bukan saja isu berkait dengan kemasyarakatan dan lain-lain lagi. Ia adalah isu agama, isu akidah, isu jati diri kita umat Islam. Jadi itulah sebagai sedikit ulasan untuk slot yang pertama ataupun bahagian pertama. Jadi saya serah balik kepada moderator untuk meneruskan agenda yang seterusnya. Sekian, wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, jelas apa yang disebut oleh Dr. Khalil ketika beliau mengungkapkan kata-katanya. Kita akan teringat kepada pidato ayahandanya. Nada dan intonasinya begitu mirip dengan ayahanda Tuan Guru Abdul Hadi Awang. Dr. Khalil menyebut tentang isu perjuangan jihad di bumi Palestin. Perlis alhamdulillah di mimbar Jumaat, ketika mungkin sebahagian pihak takut untuk menyebut kalimah jihad, kerana apabila kita sebut perkataan jihad, hari ini umat Islam akan mudah untuk dikaitkan dengan pengganas, teroris. Jadi sampai sebahagian orang tak mau sebut jihad. Tetapi mimbar khutbah Jumaat di Perlis
menyebut dan menyeru antara tajuknya kewajipan berjihad. Dan kita dahulu mungkin di negeri ini patut menyemarakkan semula tamrin-tamrin di kalangan anak-anak muda yang semakin hanyut dengan dunia hiburan ni. Kita dulu dalam tamrin-tamrin di sekolah, di universiti, kita akan selalu menyebut di dalam latihan-latihan kita, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Kalimah ini patut menjadi laungan dan juga sebutan anak-anak kita untuk bakar semangat jihad. Dan kita kadang-kadang saya sebut sikit sebab masa kita agak panjang pada malam ni, kena kita akan berforum sampai tahun depan. Jadi oleh kerana ada masa, saya nak ulas sikit, kan. Kita ramai ni dia tak melihat. Tuan-tuan tolong follow Instagram ataupun Facebook Al Jazeera ataupun Al Jazeera. Ramai orang duk sangka kata Palestin ataupun Hamas kalah ataupun dibantai dengan teruk. Sebenarnya kalau nak mengikut kepada apa yang dilaporkan oleh Jazeera, kemenangan itu semakin berpihak kepada Hamas. Kita dapati laporan jeneral-jeneral besar di kalangan Israel letak jawatan tekanan. Tentera-tentera mereka sebahagiannya mengalami kemurungan, tekanan emosi, takut mati, lari balik dan sebagainya. Dan kalau tengok dalam rakaman-rakaman yang disiarkan oleh pihak Hamas dan Palestin, bagaimana mereka mengebom kereta-kereta kebal, menembak tepat tentera-tentera Israel, mati ramai. Dan pihak Israel hanya membunuh orang awam. Tidak ada laporan rasmi berapa daripada pasukan mujahidin yang terkorban. Tetapi daripada tentera Israel, ramai yang mengalami kekalahan dan kemusnahan yang besar yang kita boleh saksikan. Dan tuan-tuan jangan lupa, kita bermula daripada bulan Oktober, November, Disember, 3 bulan. Dah 3 bulan perang ini tercetus. Israel adalah negara yang paling kuat ketenteraan, disokong oleh Amerika, disokong oleh kuasa-kuasa besar dunia. Tidak dapat menewaskan Palestin, Gaza secara khususnya. Tuan-tuan bayangkan kalau dicampur kekuasaan tentera Britain, Amerika dan Israel, tak memerlukan sampai 3-4 bulan. 3 hari boleh cerah Gaza. Tetapi dengan kuasa Allah, nusrah, pertolongan Allah, sampai ke hari ini mereka masih bertempur dan semangat juang di pihak Hamas masih kuat dan kemenangan itu semakin hampir untuk kita. Doa-doa kunut nazilah mesti diteruskan. Apa yang ingin saya nak tanya kepada Fadil Sahibus Samahah Datuk Mufti, kita melihat isu Palestin ni isu yang berterusan. Surah Al-Isra juzuk yang ke-15 atau lebih dikenali dengan surah Bani Israel. Sebahagian ahli tafsir antaranya Dr. Salah menyebut bahawa dia duduk tengah-tengah surah, tengah-tengah Quran tu, juzuk 15 tu, surah Al-Isra, seakan-akan nak bagi isyarat kata isu Palestin ialah isu yang senantiasa hidup di kalangan umat Islam. Dan kita melihat peperangan telah tercetus hampir 3 bulan, nak masuk ke tahun baru, nak masuk kepada permulaan peperangan masih berlangsung, boikot masih diteruskan. Dan alhamdulillah kita menyaksikan, cuma saya tak boleh sebut secara direct lah kerana kita ni secara langsung, satu Malaysia satu dunia tengok. Tetapi kalau tuan-tuan nampak kedai-kedai ataupun restoran-restoran yang dikaitkan dengan Amerika dan dikaitkan dengan Zionis Israel telah diboikot, dan kita nampak di Perlis sendiri tidak mendapat sambutan. Alhamdulillah, tahniah. Walaupun kita tak dapat mengangkat senjata, sekurang-kurangnya kita dapat mengangkat kaki kita daripada masuk ke kedai-kedai yang menyokong Amerika dan Yahudi. Jadi saya nak tanya kepada Sahibus Samahah Datuk Arif Perkasa, Datuk Mufti kita, apa kesudahan kepada perjuangan dan peperangan ini, dan apa kesudahan kepada doa dan perjuangan kita di Malaysia dalam menghadapi isu apa yang berlaku di Palestin ini? Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pengurusi yang fadil Ustaz Muhammad Rizal Azizan yang saya kasihi, panel bersama saya Dr. Khalil Abdul Hadi yang merupakan tokoh anak muda dan juga ahli politik yang bercakap selalu tentang isu Palestin. Tak lupa Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Esko-Esko Kerajaan Negeri, yang berhormat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya ingin sebut beberapa perkara, sebahagiannya telah disebut oleh Dr. Khalil dan juga Ustaz Mat tadi, iaitu jika kita lihat kepada keadaan kehidupan orang Islam, bagaimana satu rukun penting di dalam agama iaitu jihad. Jihad dalam erti kata perkataan asalnya iaitu berperang dengan musuh di medan. Sebab itu di dalam zakat ketika menafsirkan wa fi sabilillah, mereka yang ada fi sabilillah mestilah sanf ataupun asnaf yang kita sebut dalam bahasa Melayu ni. Yang pertama, tafsirannya ialah mereka yang berperang pada jalan Allah, yakni berperang senjata. Li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulia, untuk mengangkat kalimah Allah supaya tinggi. Jihad itu pada usia saya masih lagi di sekolah menengah, masa itu telah timbul perkataan kita tak boleh, kita dah tak ada jihad perang dah dalam Islam ni. Yang ada ialah jihad ekonomi. Saya tak mau sebut beberapa tokoh agama yang duduk di dalam kerajaan ketika itu, kerana sebahagian mereka telah meninggal, menyebut bahawasanya kita jangan sebut dah jihad perang ni. Jihad perang ni tak ada dah zaman ni. Yang ada ialah jihad ekonomi. Kita tidak menafikan tentang jihad dengan harta. Tetapi ketika belum lagi berlaku 11 September, belum lagi besar-besaran Barat melancarkan tuduhan secara besar-besaran Muslim adalah teroris, istilah jihad itu cuba dipadamkan dengan dikaitkan siapa yang sebut jihad perang, dia sama ada ekstremis atau orang yang mundur ke belakang yang gagal melihat perkembangan orang Islam. Maka lama masjid-masjid kita dengar ustaz-ustaz ceramah ketika itu serangan nak menghapuskan perkataan jihad. Siapa-siapa yang dah berusia sikit ni barangkali mereka tahu zaman itu. Beberapa tokoh kalau saya sebut mungkin orang akan tahu namanya. Kita tak mau lagi dah sebut pasal jihad perang, kita ni kena sebut jihad ekonomi, dia kata. Kemudian Barat menyusun satu rencana, berlakunya 11 September. Besar-besaran perkataan teroris telah diangkat. Kita tahu ketika Iraq diserang pada Perang Teluk Harbul Khalij yang pertama, ketika itu perkataan jihad masih lagi panas, masih orang masih rasa. Mereka yang duduk di Jordan, saya belajar di Jordan, masih lagi kunut, mimbar-mimbar menyebut perkataan jihad. Tapi lama kelamaan dalam kempen menentang teroris dan pihak Barat menyenaraikan kumpulan-kumpulan yang dianggap sebagai pengganas, gerakan Islam juga takut dituduh sebagai pengganas. Maka tak ramai orang mau sebut perkataan jihad. Hatta tokoh-tokoh pendakwah tak mau sebut perkataan jihad.
takut dikaitkan dengan ekstremis dan dikaitkan dengan teroris. Bahkan tokoh-tokoh dakwah yang dahulunya diangkat nama mereka, dalam 10 tahun yang akhir tak diangkat nama mereka. Hatta gerakan-gerakan Islam pun takut nak angkat bab-bab ini, lebih kepada perbahasan intelektualisme yang lebih membabitkan soal-soal istilah barat dan seumpamanya. Saya juga kenal ramai tokoh-tokoh, saya juga pernah berada di Oxford. Semua perbahasannya medan pemikiran saja. Anak-anak muda tak tahu tentang dan tak berani menyebut jihad. Bila tengok orang pegang senapang, pegang senjata, letak serban, kesimpulan dia nak lancarkan jihad, dia pengganas. Kalau pengganas, naik kapal terbang tak boleh, nak pergi melawat negara orang tak bagi, kerajaan negara itu sendiri, negara orang Islam sendiri akan ban dia dan tahan dia dengan berbagai-bagai akta. Cuba tuan-tuan ingat, sebelum peperangan yang dilancarkan ini oleh Hamas ni, siapa dia masjid-masjid yang tuan-tuan dengar duk cakap bab perang jihad menentang kaum kufar yang menceroboh orang Islam? Tak ada. Tak berani. Semua cerita-cerita baguslah, zikir itu, zikir ini, fadilat itu, fadilat ini. Ia menjadikan Islam yang terasnya, usulnya yang kuat itu tidak dipaut. Manusia berpegang dengan tebing-tebingnya yang akhirnya memandulkan ramai orang. Maka kita akan dapat ramai orang yang cakap bab puasa sunat, tapi tidak ramai orang yang bercakap untuk berdiri mempertahankan umat Islam. Dalam proses itu orang Islam dibantai di berbagai-bagai tempat dalam negara ini. Di India, apa yang India lakukan kepada orang Islam? Di China, apa yang China lakukan pada orang Islam? Tidak ramai orang Islam yang membantah. Tak ramai yang buat demonstrasi ataupun bantahan dan menulis dan mengutuk kezaliman-kezaliman itu, kerana takut nanti dikaitkan dengan pengganas. Namun Allah Subhanahu wa taala memelihara agamanya. Apabila rakyat Palestin yang kali yang akhir ini, sejak bulan Oktober, 7 Oktober, berlakunya pertembungan dan peperangan dengan Israel, kalimah jihad kembali disebut. Orang berani memakai serban ini dan gambar orang yang menutup muka dan memegang senjata. Orang Islam berani bertakbir menyebut jihad. Mimbar-mimbar berani menyebut jihad. Dan orang Islam kembali memahami bahawasanya hal itu disebut oleh agama. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli daripada orang mukmin nyawa dan harta mereka, bagi mereka itu syurga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang pada jalan Allah, mereka membunuh dan mereka dibunuh. They kill and they are killed. Mereka membunuh dan mereka dibunuh. Orang kembali boleh membaca dan memahami, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di kalangan orang-orang mukminin ada orang yang benar janji mereka dengan Allah. Ada di kalangan mereka yang telah pun mati syahid kerana menunaikan janji itu. Sebahagian mereka menunggu untuk menunaikan janji itu. Ayat-ayat itu dahulunya tidak dapat dirasai nikmat oleh orang Islam kerana mereka meminggirkan makna jihad.
Dan seketika, dalam tempoh yang lama orang Islam merasakan bahawasanya untuk mendapatkan kemuliaan, kita mesti berpaut kepada kuasa-kuasa besar. Hatta di kalangan tokoh-tokoh Islam, saya menghadiri banyak conference juga di Timur Tengah dan berbagai-bagai. Setiap conference yang dianggap ternama dan peringkat dunia, wakil daripada White House, wakil daripada UK, wakil akan turut berucap sebagai tanda Islam agama yang tolerance. Saya tidak menolak isu Islam sebagai agama yang tolerance, tapi isunya ialah tidak ada kalau Amerika tak support program kita, ataupun dunia barat tak support program kita. Sehingga akhirnya apabila peperangan ini berlaku, bukan peperangan ini, bahkan apa yang berlaku di India, apa yang berlaku di China, apa yang berlaku di wilayah Kashmir, apa yang berlaku di seluruh dunia, tidak ada kuasa besar yang menurunkan polisinya untuk menyelamatkan orang Islam. Hanya orang Islam sahaja, negara-negara orang Islam yang sering meminta sedekah, mengharapkan redha Amerika, mudah-mudahan dapat menyelesaikan masalah mereka. Perang Gaza yang akhir telah memadamkan satu tahyul besar bahawasanya Israel adalah bangsa yang paling bijak ini, tak boleh ditewaskan. Senjatanya paling hebat. Mereka menguasai teknologi, Facebook dan semua, Instagram dan apa saja yang kita ada. Ini semua kebijaksanaan mereka. Masakan mereka boleh ditewaskan. Kalau kita menyorok di dalam lubang mana pun, Israel ataupun Amerika akan dapat menangkap kita. Ternyata teori itu bohong. Gaza, Perlis yang orang kata kecil ini, 820 km persegi, 100 km lebih besar daripada Singapura kita. Kita lebih besar daripada Singapura. Gaza 300 lebih kilometer sahaja, kurang daripada Perlis, lebih kurang separuh Singapura. Rakyat 2 juta lebih, kita rakyat hampir 300 ribu ya. Pun kita kata pergi ke sana pusing-pusing jumpa muka tu juga. Macam mana 2 juta lebih duduk kurang daripada separuh Perlis? Macam mana Israel dan Amerika tak boleh tangkap pimpinan-pimpinan Hamas yang mereka katakan tak tahu di mana menyorok? Setiap hari yang kita lihat dalam Al Jazeera, Hamas mengisytiharkan berapa banyak tentera Israel yang dihapuskan ataupun yang dibunuh. Bahkan ada report bantahan daripada beberapa persatuan di Israel menyatakan kemungkinan sudah 20,000 tentera yang mati ataupun cedera di pihak Israel. Tapi mereka belum dapat mengisytiharkan Sinwar ke siapa ke mana-mana tokoh Hamas yang ditangkap oleh Israel. Khurafat. Kita terlalu mempercayai mereka itu hebat, sehingga kita lupa mempercayai in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, Allah menolong kamu. Kita sudah lama tidak membicarakan ayat Allah, karamah Allah di medan peperangan jihad. Kita banyak ditahyulkan kononnya karamat berlaku ketika Habib itu dan ini minum kopi, Nabi datang dalam majlis-majlis, sedangkan hal-hal itu tidak diperlukan. Sepatutnya kalau wujud Rasulullah ke atau keajaibannya, dia akan berlaku di dalam medan jihad. Hari ini Hamas telah membuktikan bahawasanya dengan pasukan yang bukan sebuah negara besar, negara gerila, kalau boleh berikan istilah yang seperti itu, insah at-ta'bir, berlawan dengan Israel
berlawan dengan bantuan Amerika, berlawan dengan bantuan UK, dan bayangkan Biden, Presiden Amerika, sanggup melanggar Kongres. Demikian juga Perdana Menteri UK melanggar keputusan bantahan rakyatnya demi membantu Israel. Pemimpin Arab tidak berani. Dunia hanya melihat manusia dibunuh. Itu pun untuk boikot. Tadi Ustaz Mat cakap Ustaz boikot. Ada ustaz mana saya tengok, dia kata, kalau kita nak boikot, awak tak mau boikot handphone. Kenapa tak mau boikot Facebook? Ini satu manusia yang bermasalah. Ma la yudrak kulluh, la yutrak julluh. Apa yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Macam orang tu kata, kau kalau tak sembahyang duha, buat apa kau nak sembahyang tahajud? Kita tengok satu orang tak bangun sembahyang subuh, lepas tu dia sembahyang zuhur. Itu ekstrim punya contoh. Buat apa kau sembahyang zuhur, tadi subuh kau tak solat? Sekurang-kurangnya ada solat yang dia solat. Salah lah dia tak solat subuh tu. Oleh kerana gagal boikot satu benda-benda, kau jangan boikot semua. Pemikiran syaitan. Menghasut. Saya bukan menujukan kepada mana-mana produk secara khusus, tetapi sekurang-kurangnya itulah yang boleh dilakukan oleh umat Islam. Dalam keadaan orang kata orang Islam tak boleh buat apa, ternyata boikot telah memberikan kesan keruntuhan besar kepada ekonomi yang support Israel. Jika tidak, mereka tak bersungut. Ternyata umat Islam mesti diajar untuk nekat, untuk bersama dengan jihad. Kata Abu Muzaffar, ketika tadi Dr. Khalil sebut dalam zaman Salahuddin, mazajna dima'ana bidumu'i sawajimi. Kita telah mencampurkan air mata kita dengan darah kita dengan air mata yang begitu banyak. Dia puisi yang dia sebut ketika peperangan. Kemudian di dalam puisi itu sebelum dia sambung, walam yabqa irdatan lana lil maharimi, sudah tidak ada lagi maruah untuk kita. Wasyarru silahul mar'i dam'un yufiduhu idhil harbu syubbat bisawarimi naruha bisawarimi. Seburuk-buruk senjata manusia ialah air mata yang mengalir, sedangkan perang sedang berjalan dengan hebatnya. Kau tak pergi perang, kau hanya duduk meratap saja. Kesian kepada rakyat Palestin, tapi kita tak buat apa-apa. Dan saya mengucapkan tahniah pada kerajaan negeri dengan keputusan ini. Walaupun kita kalau tidak di stadium kerana ada ramai menari dan apa, lebih ramai hari ini orang cerita Palestin, mungkin tak ramai, ada ramai juga yang hadir pada malam ni dan menonton, tapi kita rasa bahawasanya inilah sekurang-kurangnya yang boleh kita hadir, kita buat sesuatu supaya umat ini jangan mati. Kalaulah kita mati dan bertemu dengan Allah, apakah yang akan kita jawab terhadap saudara-saudara kita yang telah berperang pada jalannya? Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, selesai pusingan yang berusaha, yang berbahagia sahibus samahah, dan saya akan memberikan ruang dan peluang pada pusingan akhir kepada Dr. Khalil untuk memberikan kesimpulan sebagai panduan dan pedoman kepada kita untuk terus bersemangat dalam isu ini. Kita masih ingat Taufan Al-Aqsa dan jihad di Palestin masih berlangsung, dan sokongan dan dokongan kita pada tahun yang akan datang ini mesti diteruskan. Dan kita mohon kepada Dr. Khalil untuk memberikan pedoman irsyad kepada kita dalam menghadapi isu ini dan membuat kesimpulan kepada apa yang telah kita bincangkan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Wa ba'd. Ustaz Mak selaku moderator, sahibus samahah, Dr. Datuk Dr. Mazhar selaku rakan ahli panel, dan seterusnya seluruh hadirin dan hadirat sekalian. Sebagai menutupi slot pada malam ini, suka untuk saya menyentuh beberapa perkara. Yang pertamanya, memang bila timbul isu konflik antara Palestin dan negara haram Israel, bukan sahaja pada kali ini, bahkan setiap kali, kita akan mengutuk Zionis Yahudi. Kita akan mengutuk Barat yang menyokong dan mendukungnya. Itu sudah pasti. Allah Ta'ala sendiri pun sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara, mereka sekali-kali tidak akan reda kepadamu, wahai Muhammad, termasuklah umatmu, sehinggalah kamu mengikut agama mereka. La tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling kuat permusuhan terhadap kamu ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang syirik terhadap Allah. Namun begitu, dalam kita melihat apa yang sedang berlaku pada hari ini, kita juga perlu melihat kepada diri umat Islam, supaya kita sama-sama muhasabah. Diri umat Islam di sini, kita semua termasuklah negara-negara umat Islam, khususnya negara-negara Arab. Kenapa kita tidak boleh bersatu? Kalau kita bersatu, sudah lama kita boleh membebaskan bumi Palestin. Bayangkan negara haram Israel, penduduknya tidak lebih daripada 10 juta orang. Tak payah kita ambil negara Indonesia, negara yang paling ramai jumlah umat Islam. Kita ambil negara-negara Arab yang ada di keliling. Negara Mesir ada 100 juta lebih. Negara Jordan dalam 10 juta lebih kurang. Syria 20 juta. Lubnan, Iraq dan lain-lain lagi. Capur semua melebihi 200 juta. Kenapa tidak boleh untuk mengalahkan negara haram Israel? Apa sebabnya? Di sini mengajak kita untuk kita lihat kepada diri kita sendiri, umat Islam. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu-satu kaum, melainkan kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Kita masih lagi hidup di zaman kelemahan umat Islam. Setelah jatuhnya kerajaan Islam yang terakhir di Turki pada tahun 1924, ada yang kata 1918 Masihi, maka berlakulah perjanjian-perjanjian yang memecahkan umat Islam. Perjanjian Sykes-Picot, perjanjian Pangkur dan lain-lain lagi. Umat Islam yang dahulunya berada di bawah satu panji la ilaha illallah, mereka dipecahkan kepada negara-negara yang berasaskan kepada bangsa dan kaum. Sehingga bangsa Arab mempunyai lebih daripada 10 buah negara. Bila mereka mempunyai banyak negara, walaupun mereka satu agama, maka di sini musuh-musuh Islam berjaya melaksanakan agenda divide and rule, pecah perintah. Mereka pecah-pecahkan sesama umat Islam. Selama hampir 100 tahun kejatuhan kerajaan Islam Osmaniyah, kalau ambil tahun 1918, maknanya lebih 100 tahun dah. Dan 1924, maknanya tahun depan cukup 100 tahun.
umat Islam sehingga hari ini masih lagi berada di zaman kelemahan. Namun begitu, kita sedang melihat bunga-bunga kebangkitan Islam. Kalau kita kaitkan dengan perjuangan membebaskan Baitul Maqdis, tertubuhnya negara haram Israel pada tahun 1948 Masihi, maka kita lihat orang-orang Arab berjuang di atas dasar perkauman Arab. Tahun 1948 perang, 1967 perang, 1973 negara-negara Arab ini berkumpul perang lawan Israel di atas dasar perkauman Arab. Gagal, tak berjaya. 48, 67 kalah. 73 Mesir menang. Tapi disekat oleh Amerika. Akhirnya tunduk kepada negara haram Israel. Perjanjian Camp David. Bermula daripada situlah berlakunya kebangkitan baru. Tertubuhnya Hamas tahun 1988 oleh Syekh Ahmad Yassin Asy-Syahid. Lalu membetulkan balik kiblat perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis bukan di atas dasar perkauman Arab tetapi di atas dasar Islam. Maka di sini menunjukkan bahawa tidak ada dasar lain yang boleh untuk membebaskan Baitul Maqdis melainkan dengan dasar Islam. Tidak boleh atas dasar kebendaan, perkauman dan ideologi-ideologi yang lain. Semuanya gagal. Itu terbukti sebagaimana disebutkan tadi. Hamas, Jihad Islami, Hizbullah. Ini 3 kumpulan Islam utama. Mereka berjuang di atas dasar agama walaupun mazhab yang berbeza. Hizbullah Syiah. Itu bab lain. Yang penting pokoknya ialah menghadapi musuh yang sama. Kita lihat Hamas yang ditubuhkan pada 1988 sehingga ke hari ini terus berkembang. Negara haram Israel letak 3 objektif dalam konflik terbaru yang sedang berlaku. Sebahagian disebut oleh Datuk Dr. Mazhar sebentar tadi. Membunuh pemimpin Hamas tak berjaya. Meruntuhkan terowong-terowong tak berjaya. Membebaskan tawanan tak berjaya. Sebab itulah hari ini mereka hidup dalam ketakutan. Hamas mendapat sokongan yang begitu hebat daripada umat Islam. Tadi telah disebut. Ia telah berjaya meruntuhkan benteng. Benteng yang dibina oleh Barat, oleh Zionis Israel, bahawa jihad ini maksudnya ialah keganasan. Hari ini kita berjaya melihat bagaimana Hamas menunjukkan inilah dia jihad yang sebenar. Berperang pada jalan Allah, diajar oleh Islam, tetapi dengan adab, dengan akhlak, menyasarkan ketenteraan, tidak menyasarkan orang awam. Tawanan dilayan dengan baik, dibayang dengan akhlak yang mulia. Akhirnya membuka mata masyarakat antarabangsa. Maka di sini kita lihat, di samping kita mendedahkan kejahatan Zionis, Yahudi, Amerika Syarikat Barat yang mendukung mereka, kita juga perlu memperbaiki diri kita. Alhamdulillah usaha-usaha ini berlaku. Almarhum Profesor Najmuddin Arbakan, bekas Perdana Menteri Turki, ketika beliau menjadi Perdana Menteri pada tahun 1995-1996, hampir 2 tahun, beliau membentuk satu kesatuan negara-negara Islam. Namanya ialah D8. Untuk membina satu kekuatan. Idea yang sangat ditakuti oleh Barat. Akhirnya, beliau telah digugurkan. Tentera ambil alih, jatuh. Usaha itu, usaha untuk menyatukan umat Islam di atas platform baru. Bukan platform Liga Arab, bukan platform OIC.
yang lemah tidak berdaya kerana dikontrol oleh Amerika Syarikat dan Barat di belakang. Bila mereka melihat kesatuan ini boleh menggugat Barat, menggugat negara haram Israel, akhirnya mereka meruntuhkan kesatuan ini. Kemudian usaha yang lain antaranya ialah Tun Dr. Mahathir melalui KS Summit, satu usaha juga untuk menyatukan umat Islam di atas wadah yang baru. Sebab itulah kita melihat bahawa usaha-usaha ini mestilah diteruskan. Hari ini konflik terbaru yang sedang berlaku telah merubah wajah perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Wajah baru, bukan sahaja didokong oleh umat Islam, bahkan didokong oleh masyarakat antarabangsa yang bencikan kepada kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah kita perlu tegas dalam prinsip kita. Antaranya ialah kita tak boleh terima two-state solution. Kenapa kita tak boleh terima two-state solution? Kerana negara haram Israel sendiri, Zionis Yahudi, menolak two-state solution. Yang bawa idea two-state solution ni ialah Barat kononnya nak beri negara untuk orang-orang Palestin. Satu negara untuk orang Palestin, satu negara untuk orang-orang Yahudi. Mereka juga yang buat negara untuk orang-orang Yahudi, merampas bumi Palestin. Yang Palestin mereka tak bagi, hanya tipu. Idea two-state solution ini, hatta Zionis Yahudi sendiri pun menolak. Kerana bercanggah dengan akidah mereka. Akidah mereka ialah siasatut tawassu', politik perluasan. Bagi Zionis Yahudi, tidak ada negara namanya Palestin. Yang ada hanya negara Israel untuk orang-orang Yahudi. Pusatnya di Palestin. Dan ia akan terus meluaskan penjajahannya, penaklukannya bukan sahaja bumi Palestin, bahkan merangkumi sebahagian besar negara-negara di Timur Tengah yang masuk dalam peta Israel Raya, Israel Al-Kubra. Termasuk Syria, Lubnan, Jordan, Mesir, Iraq, sebahagian daripada Turki, Arab Saudi, Yaman, Somalia, Eritrea, Sudan. Semuanya ini termasuk dalam negara Israel Raya yang menjadi agenda Zionis Yahudi. Yang mereka mulakan pada tahun 1948, mereka akan teruskan lagi. Sebab tu bila kita bersetuju dengan two-state solution ini, maknanya seolah-olah kita menyerah kalah. Kita tak boleh. Hatta Zionis Yahudi pun menolak two-state solution ini. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sebagai penutupnya, apa yang sedang berlaku di Palestin pada hari ini adalah satu perjuangan yang akan berterusan, yang akan berakhir dengan kemenangan kepada umat Islam. Ini janji Allah. Boleh rujuk dalam surah Al-Isra', boleh rujuk dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Allah Ta'ala akan hapuskan orang-orang Yahudi di bumi Palestin. Saya baru balik daripada satu konferens berkait dengan isu Palestin di luar negara. Bila saya sampai, saya tengok antara wakil yang hadir ialah wakil daripada satu mazhab Yahudi Ortodoks. Naturi kata kalau tak silap. Pakai pakaian Yahudi Ortodoks lah. Dengan topinya yang besar. Tapi saya pelik bila mereka pakai maflar Palestin. Saya pun pergi. Saya tanya, dia pun memperkenalkan pertubuhannya. Dia kata kami anti-Zionis. Kami tak setuju dengan Zionis. Namun begitu, semua orang Yahudi mereka bersetuju bahawa bumi Palestin adalah milik mereka.
Yang mereka tak setujunya Zionis seolah-olah nak memaksa Allah Subhanahu wa taala. Mereka pergi duduk dulu di bumi Palestin, tubuh negara untuk orang-orang Yahudi supaya dipercepatkan kezahiran the Messiah yang ditunggu-tunggukan oleh mereka. Adapun Yahudi yang tak bersetuju ni, mereka kata tak. Tunggu munculnya the Messiah, barulah kita akan balik bersama dan Palestin akan menjadi milik kita. Itu akidah mereka. Akidah kita, the Messiah itu ialah Al-Masihud Dajjal. Sebab itulah bila kita sebut isu Palestin ni bukan isu kemanusiaan saja, bukan isu politik, tetapi ia adalah isu agama, akidah kita umat Islam. Apa yang kita sedang lihat pada hari ini adalah bunga-bunga ke arah benda-benda besar yang akan berlaku. Cuma kita tak tahu bila. Dan kita tak tahu macam mana. Kewajipan kita, kita mestilah istiqamah. Istiqamah di atas jalan jihad pada jalan Allah yang disebut oleh sahibus samahat tadi. Tidak ada jalan lain untuk membebaskan bumi Palestin melainkan dengan jalan jihad. Dan kita kena menolong, membantu dan mendukung saudara-saudara kita di Palestin dengan apa cara sekalipun. InsyaAllah himpunan kita pada malam ini adalah salah satu daripada usaha-usaha ke arah itu. Dan kita yakin insya-Allah masa itu sangat hampir, cuma kita tak tahu bila. Yang penting kita kena istiqamah. Insya-Allah Allah Taala akan tunjuk jalan-jalan, dan hari ini sudah masuk 3 bulan konflik yang sedang berlaku. Dan tak tahu macam mana perakhirannya. Salah satu senario yang boleh berlaku ialah perang ini akan merebak kepada jabahah-jabahah yang lain. Sekarang ini berlaku di Gaza. Di sebelah utara akan merebak lagi. Mungkin akan merebak lagi di sebelah Jazirah Arab, khususnya di Yaman. Jadi semuanya ini senario-senario yang boleh berlaku. Pertemuan antara Amerika Barat dengan Rusia dan China dan lain-lain lagi. Semuanya ini diambil perkiraan-perkiraan. Sebab itulah kita umat Islam mestilah bersedia, dan insya-Allah kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Taala akan memberi kemenangan kepada agama ini, dan Allah Taala akan mengembalikan semula bumi Palestin, Baitul Maqdis. InsyaAllah sama ada kita sempat ataupun kita tak sempat, yang penting kita istiqamah dalam perjuangan ini dan kita mati dengan istiqamah dalam perjuangan ini insya-Allah. Jadi saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan dan dapat saya kongsikan. Saya ucap terima kasih kepada pihak Kerajaan Negeri Perlis, khususnya Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang memberikan ruang dan peluang pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memberkati bumi Negeri Perlis ini untuk menjadi salah satu medan dakwah, medan jihad, medan politik Islam untuk kita terus memperkasakan agenda Islam di negara kita yang tercinta ini. Sekian dulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berakhirnya apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Dr. Khalil tadi, maka berakhirlah talk show Palestin Sempena Ambang Tahun Baru Anjuran Kerajaan Negeri Perlis. Saya akhiri talk show ini dengan kata-kata yang diungkapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai renungan kita bersama. Ayan qusuddin wa ana hayy. Apakah agama akan menjadi lemah sedangkan aku masih hidup? Mudah-mudahan kita menjadi benteng kepada agama ini. Saya serahkan semula kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.